Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sama-sama kita akan belajar topik tahun 3 untuk bahagian ibadah, sunat hayat bacaan dan sujud sahwi. Untuk sunat hayat perbuatan dan sunat abad kita sudah habiskan dalam video yang lepas. Jadi pada video ini kita akan fokuskan hanya pada dua bidang ini, iaitu sunat hayat bacaan dan sujud sahwi. Sunat hayat bacaan yang pertama. Okey, baik, sebelum tu jom kita ingat kembali apa itu sunat hayat. Sunat hayat ni ialah perkara-perkara sunat yang dituntut dalam solat. Tetapi kalau kita nak tinggalkan ataupun kita terlupa, tak ada masalah. Cuma hanya rugi dari segi pahala. Kenapa? Sebab ianya dah menjadi satu kebiasaan kita. Banyak daripada sunat hayat ini kita telah diajar dari kecil dan ianya jadi kebiasaan. Okey, yang jadi kita nak belajar kat sini, nak tahu apa sebenarnya yang sunat dan apa sebenarnya yang bukan sunat. Okey. Jadi sunat hayat bacaan. Okey, perkara-perkara ni kita boleh tinggal tapi rugilah dari segi pahala. Okey, yang pertama ialah melafazkan takbir setiap kali perubahan solat. Okey, takbir tu apa? Takbir tu kita sebut Allahu Akbar. Okey, setiap kali perubahan solat. Contoh lepas Fatihah kita rukuk kan. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Okey, kita rukuk. Kita rukuk. Okey, lalu kita sujud, kita pergi sujud pun Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Itu sebenarnya sunat. Jadi kalau kita tinggalkan kan, kita tinggalkan pun tak ada masalah. Contohnya kita sakit tekak kan, nak asyik nak bersuara, sakit tekak, tak ada masalah untuk diri tinggalkan, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Nombor 2 iaitu membaca isti'azah sebelum Al-Fatihah dan membaca amin selepasnya. Apa itu isti'azah? Isti'azah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Okey, ini sunat. Jadi kalau kadang kita dengar imam ada yang baca, ada imam yang tak baca, maka kita kena tahu yang ianya sunat. Okey, tak wajib. Tapi kalau ianya dibuat, lebih baik kerana dapat pahala. Okey, dan membaca amin selepasnya. Okey, membaca amin selepas Al-Fatihah. Amin. Ramai-ramai baca tu kan. Ataupun kita solat seorang pun kita baca, itu sunat. Kalau tak baca pun tak ada masalah nah. Nombor 3 dalam sunat hayat bacaan ialah membaca doa iftitah. Jadi kalau kita solat sendirian mahupun kita solat berjemaah, kalau kita tak nak baca pun tak ada masalah. Okey, kalau kita nak cepat contohnya sebab doa iftitah ni agak panjang sikit. Okey, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tak ada masalah. Jadi terutamanya dalam solat sunat tarawih kan, imam nak cepat supaya kita boleh habis 20 rakaat awal kan, selalu doa iftitah ni kita tinggalkan, tak ada masalah. Okey, nombor 4 membaca surah selepas Al-Fatihah di rakaat 1 dan rakaat 2. Jadi dalam setiap solat kan, paling sikit pun solat subuh pun ada 2 rakaat. Jadi sunat untuk kita membaca surah dalam rakaat 1 dan 2. Okey, 3, 4 tak ada sunat. Okey, memang orang tak baca surah selepas rakaat ke 3 dan ke 4. Ini contoh lepas kita rakaat pertama kan, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sunat. Kalau kita nak tinggalkan macam tadi, doa iftitah kita tinggalkan, surah ni pun kita tinggalkan kerana kita nak cepat. Okay, kita ada keperluan nak pergi keluar ke mana-mana, jadi tak ada masalah untuk ditinggalkan. Nombor 5 kuatkan suara ketika membaca Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua dalam solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Okey. Ini waktu-waktu ini saja yang disunatkan kita kuatkan suara, waktu lain tidak. Okey, ada sirah dia. Kenapa? Kerana ketika zaman Nabi dulu
waktu subuh, waktu maghrib dan waktu isyak ini gelap. Okay, jadi orang-orang kafir dia dah berehat kat rumah, dia masih ada kat rumah, jadi dia taklah kejar dan cari siapa yang masuk Islam masa tu. Okey. Dan jadi 4 waktu ini kita disunatkan untuk kuatkan suara. Okey. Kalau kita solat sorang-sorang dekat rumah pun kita nak baca kuat, tak ada masalah, dapat pahala. Nombor 6, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Okay, kalau semua ingat ketika kita rukuk dan sujud, kita ada baca tasbih. Okay, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okay, ini tasbih ini sunat sahaja. Kalau ditinggalkan tak ada masalah, tetapi rugilah pahalanya. Sunat hayat bacaan yang ketujuh, iaitu membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Okey, waktu iktidal, antara kita bangun rukuk dan iktidal tu kita berdiri sebentar, kita baca ni kan. Okey, sunat. Kalau tak nak baca pun tak apa. Tak nak baca pun tak apa, rugi pahala tapi. Okey, dan nombor 8, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Dengan kita sujud dan kemudian kita bangun, kita duduk antara dua sujud, kita disunatkan untuk membaca doa. Rabbi fiqli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itunya ialah satu doa. Okey, tak nak baca pun tak apa, tapi rugilah pahala sunat itu. Okey, yang terakhir nombor 9 dan 10 dalam sunat hayat bacaan, membaca selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhir. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inilah selawat Ibrahimiyah. Okey, kalau tak nak baca tak ada apa-apa, ianya sunat. Dan memberikan salam yang pertama, memberikan salam yang kedua. Salam yang pertama tu wajib buat, tak boleh tinggal. Salam yang kedua itu sunat. Okay, misalnya kita dah nak terkentut kan, tak tahan sangat, jadi kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama. Lepas tu kita kentut prot, tak payah bagi dah salam yang kedua. Okay, semudah itu. Baik, kita masuk ke subtopik yang seterusnya, tata cara untuk sujud sahwi. Sujud sahwi ni kita ingat, kalau kita tinggalkan perkara-perkara sunat abad, ini seperti berdiri kunut, membaca doa kunut, baca selawat ketika doa kunut, maka kita dituntut untuk membuat sujud sahwi. Okey. 6 tata cara dia. Okey, yang pertama ketika kita duduk macam biasa baca tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai habis. Okey, tetapi sebelum bagi salam kita sujud. Okey, kita sujud dan kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, baca. Okey, kita duduk antara dua sujud, duduk 1-2 saat, kita sujud balik kan, sujud yang kedua, dan kita baca lagi subhanallah yaman, subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, kemudian kita kembali duduk tahiyat, duduk 1-2 saat, terus bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Senang sahaja. Jadi bagi anak-anak murid ustaz yang masih lagi tak hafal cara untuk membaca doa kunut kan, dia agak panjang, maka kenalah membuat sujud sahwi ini. Okey, baik, itu saja perkongsian kita pada hari ini mengenai sunat hayat bacaan serta sujud sahwi. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.